Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum, selamat petang kepada anda semua yang baru saja menonton program ini. Program ini diberi nama Bila Duam Bertanya. Ada yang tanya apakah maksud duam? Duam ialah Darul Ulum Al-Mustafa. Jadi bila duam bertanya, duam akan bertanya apa sahaja. Tidak kisah isu semasa, isu agama, atau apa sahaja yang boleh dikongsikan kepada anda semua, pelayar-pelayar followers untuk Facebook Duam ini, supaya manfaat dan ilmunya dapat dikongsikan. Untuk kali ini, Bila Duam Bertanya membawa seorang yang cukup penting dalam negara, Asia dan juga dunia. Ini berkait rapat dengan program yang akan dibawakan oleh Madrasah Darul Ulum Al-Mustafa, iaitu pada 5 dan 6 hari bulan September 2020 bersamaan lebih kurang 16-17 Muharram nanti, di mana madrasah ini walaupun kecil tapi akan membawa impak yang besar kepada masyarakat setempat dan juga negara Malaysia sendiri. Madrasah yang kecil ini akan membawakan satu program yang diberikan nama Pameran Khazanah Rasulullah SAW yang pertama kali diadakan di sini. Pelik bukan? Tiada yang mustahil jika Allah mahukan itu berlaku. Tapi ianya akan dibantu dan disokong oleh orang yang begitu pakar dalam bidang etnologi dan juga artifak Islam yang terkenal di seluruh Malaysia dan juga dunia, iaitu Datuk Paduka Ayahanda Profesor Dr. Haji Abdul Manan Embung, pakar etnologi dan juga artifak Islam. Hari ini, Bila Duam Bertanya, cukup istimewa dapat membawakan beliau ke sini dan kita akan tanyakan apa sahaja dan jawapannya ada di sini. Jadi, tidak timbul lagi persoalan-persoalan, perkara-perkara negatif, keraguan ataupun kemusykilan kepada diri anda, diri saya dan semua. Apakah barangan ini ataupun apakah artifak ini palsu? Apakah artifak ataupun barangan ini benar? Jadi, hari ini, Bila Duam Bertanya akan bertanya segalanya. Tapi sebelum itu, kepada anda semua, follow, like dan share video ini kepada semua orang, supaya ianya boleh mendapat manfaat dan barakah kepada kita semua. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ayahanda. Ya. Sihat Ayahanda? Alhamdulillah sihat. Kalau tuan-tuan perempuan nak tahu, Ayahanda Profesor Abdul Manan Embung ni berusia hampir 68 tahun, masih lagi sihat. Bermula dengan kajian pada tahun 1974, mendapat liputan yang meluas daripada negara Asia, Indonesia, Thailand dan juga Malaysia. Kerana usahanya itu adalah salah satu usaha dakwah yang berterusan untuk masyarakat di akhir zaman ini. Ayahanda, mengapa Madrasah Darul Ulum Al-Mustafa dipilih oleh Galeri MAR, iaitu MAR itu MAR, boleh kita katakan Museum Artifak Rasulullah yang berada di Terengganu, iaitu galeri Ayahanda sendiri, di mana hampir 3,700 ataupun 4,000 koleksi pelbagai barang artifak. Kalau anda nak tengok, boleh tengok di sana, tapi Ayahanda akan bawakan di sini mungkin dalam skala yang kecil. Kenapa madrasah ini Ayahanda? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita pilih madrasah ini kerana kita tahu dakwah yang dibawa oleh tuan punya madrasah ini, Ustaz Hakim, dan dia dah lama berkecimpung di bidang artifak ni. Jadi ayah memberi sokongan yang penuh kepada dia, dan ini julung-julung kali ini kita pilih awal Muharram ni akan kita adakan untuk semua yang ingin datang untuk melihat artifak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga barang sahabat di sini insya-Allah. Okey. Dengan sokongan daripada Galeri MAR, daripada Ayahanda sendiri membantu madrasah dengan cara ini, bukan sahaja itu, tapi tujuannya besar untuk memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Dan
mungkin juga ayah, ada yang dipertikaikan kenapa di madrasah di tempat yang kecil sedangkan banyak tempat lain yang lebih besar. Tapi kalau anda nak tahu, mungkin ayah anda boleh jelaskan, di Indonesia mereka anjurkan dalam skala-skala yang kecil, betul ke ayah anda? Sekarang ni masih berjalan lagi di Indonesia dengan skala yang kecil, walaupun skala kecil, tapi sambutannya begitu Allahu hebat. Akbar. Sekarang ni masih lagi berlangsung di Bandung, pindah di Surabaya, di Malang dan di Jakarta sendiri, di Bogor, masih lagi berjalan. Jadi kalau dengan penerangan ayah anda, di Indonesia boleh diadakan di bandar-bandar yang kecil untuk skala yang kecil, kenapa tidak di Malaysia? Dimulakan dengan madrasah DUAM, mungkin selepas ini akan ada gerakan yang lain, DUAM akan menjadi pelopor kepada gerakan-gerakan kecil ini, sebab selalunya kalau besarlah dia punya manfaat, tapi kalau kecil ini juga berterusan satu manfaat yang besar juga, betul tak ayah anda? Betul. Okey, banyak soalan yang timbul. Apakah benar artifak ini benar-benar daripada barang peninggalan Rasulullah itu sendiri, ayahanda? Ya. Jadi pengalaman orang-orang yang ada sekarang ni, dia kurang memahami berkenaan dengan artifak Rasulullah ni. Dia menjangkakan artifak Rasulullah ni maknanya ada tempat-tempat yang tertentu je, seperti di Museum Takapi. Jadi tidak ada lagi simpanan-simpanan. Dari segi kajian ayah daripada tahun 2004, bermakna kita dah menyeluruh seluruh Asia, ke Turki, ke Jordan, ke Syria, Libya. Bermakna barang-barang artifak Rasulullah ni peninggalannya banyak. Supaya kita tengok yang berdaftar. Seperti kita pergi ke Museum Takapi, yang berdaftar saja kita kira rambut saja. Rambut Rasulullah ni ada 77 pemegang. 77 pemegang. Okey. Jadi kita tidak boleh nafilah hanya satu tempat saja rambut ni ada, orang lain tidak ada, tidak memiliki. Itu pandangan dia orang. Jadi bila setiap kali ada pameran, orang akan, isu ni akan keluar. Kita tidak kisah tempat kita, sebab tempat kita kurang pengalaman. Di Arab Saudi sendiri pun kalau kita bertanya macam mana ribuan tahun ada artifak ni masih lagi meninggal. Sebab dia orang pun sama juga. Dia tidak ada kajian, dia tidak ada buat cara menyeluruh. Dan pemegang-pemegang di Arab Saudi masih lagi simpan rahsia, banyakkan begitulah. Tapi kalau penyimpan-penyimpan tu orang atasan sikit, kolektor yang kaya-kaya, dia masih lagi tunjukkan kepada orang. Itu sandal Rasulullah. Okey. Sandal Rasulullah, pemegang saja ada 79 sandal yang ada di seluruh dunia, termasuk di Pakistan, di Afghanistan ada, banyak, di China pun ada pemegang-pemegang ni. Jadi kita tak heran, ayah pun begitu juga dulu, rasa-rasa ragu-ragu jugalah. Ragu-ragulah. Jadi apabila kita dah buat kajian menyeluruh, belah tahun kita buat ni berkenaan dengan artifak Rasulullah dan sahabat ni, baru kita faham. Bermakna barang tu banyak. Jadi di situlah ayah berusaha untuk ambil, untuk collect barang-barang tu, walau apa cara sekalipun. Ayah berkorban melalui Brunei. Sebab ayah sebagai penasihat galeri ke bawah diri tuanku bermula daripada 1997 sehingga 2010. Di samping mencari barang-barang untuk galeri tuanku, di situ ayah ambil peluang untuk mendapatkan artifak-artifak ini. Tapi bila bahagian artifak ini boleh dikatakan bahagian sains dan kajian yang ayah anda lakukan dan ramai di negara lain lakukan, mereka mempunyai sedikit kemusykilan dan mungkin tidak menyokong dan mungkin menafikan apa yang ayah anda usahakan. Bagaimana ayah anda dengan isu itu? Buat masa sekarang ni, dia bukan menafikan. Dia nak satu bukti. Jadi kalau macam tadi, dia nakkan sanad. Oh, dia nakkan sanad. Okey. Sanad. Sanad tu kita boleh bagi penerangan. Sanad tu bagi pihak kita, penyimpan kita ni, kita tidak begitu percaya lagi pada sanad. Lah, sanad ni sebenarnya dia putus. Sanad ni dia putus. Melainkan sanad guru-guru. Sanad guru dia tidak akan putus. Daripada Rasulullah ke sahabat-sahabat terus ke imam sampai imam terus sampailah. Okey, baik. Kalau sanad daripada barang-barang peninggalan Rasulullah dan sahabat, dia putus.
Itu yang menyebabkan. Jadi daripada Rasulullah ke Abu Bakar. Abu Bakar bagi kepada anak dia. Anak dia bagi ke cucu dia. Cucu dia bagi ke cicit dia. Cicit dia tu boleh jadi bukan orang agama. Dia kenal lah. Dia kenal pengusi. Pengusi bukan ahli baik. Bagi ke ahli baik. Jadi anak pengusi bagi ke anak cucu dia. Putus tu. Yang akhir sekali cicit dia tu berkawan dengan ahli baik. Sampai masa sekarang lah ya. Mana dengan Habib Umar. Dia bagi ke Habib Umar. Baru sambung balik situ. Berapa generasi dah betul tu. Banyak tu ya. Banyak tu kan dia. Banyak. Sebab kalau kita kira betul-betul dari segi kajian kita nak 184 nama. Sanad tu. Sanad yang sekarang ni habis banyak pun 40. Jadi macam mana kita nak itulah. 184, habis banyak pun 40, maksudnya lagi 140 lebih. 100 ya. Itu kita masih ragu-ragu. Bagi cerdik pandai, cerdik kawan ni, orang-orang yang terbelajar ni, berijazah ni, dia nak kepada CJ. Sertifikat pula. Dia nak kepada sertifikat. Maksudnya ya, mereka lebih percaya daripada kertas ini, sertifikat ini berbanding dengan barangan yang dizahirkan. Allahuakbar. Tapi begitulah. Memanglah bila ada CJ ni, benda tu iktiraf lah. Benar. Lah. Yang keluar CJ ni dia daripada museum. Ni daripada Mekah. Museum Mekah. Jadi bagi ayah anda seorang pekaji ni, kita tak percaya lagi pada ni CJ ni. Sebab CJ ni ayah pun boleh buat. Ayah master bagian ni. Ayah boleh keluarkan CJ bila masa. CJ ayah pun dia iktiraf juga. Yang buat CJ ni berpandu kepada sanad yang ada tu. Kalau tidak ada sanad, dia tak berani nak keluar CJ. Dua benda kita petikai di situ. Bagi pihak ayah, yang paling penting sekali macam kita tengok ni. Dia keluar sanad ni. Sanad rambut, sanad kain serban Rasulullah. Putus sebanyak ni. Ada 40, ada 30, kita tidak boleh bagi keyakinan. Jadi nakkan kepada CJ. CJ pun ayah tidak percaya. Jadi pening kepala dia orang bila kita. Saya pun pening lah. Kita nak percaya benda ni. Kita percaya kepada penyelidikan. Sekarang ni kita buat kita buat rambut. Misalnya kita buat rambut ni. Hantar buat penyelidikan ni kena bayar $10,000 USD. $10,000 USD bersamaan hampir 40 ke 50 ribu ringgit Malaysia. Betul eh? Penyelidikan ni kita hantar di satu tempat lah. Kita tak bagi tahu pun rambut siapa. Tak bagi tahu. Kita nak tahu apa benda keputusan result dia. Jadi yang pertama sekali, rambut ni bila dia buat ujian, kalau rambut kita ada 17 elemen dalam rambut. DNA lah. DNA. Dalam hemoglobin kita ni 17. Yang habis sikit 9. 9 tu orang yang banyak penyakit lah. Saya agak-agak 17 kot. Kandungan. Jadi bila rambut ni dia buat ujian, dalam rambut ni kosong, tidak ada apa. Rambut Rasulullah SAW. Dia tidak tahu. Faham. Kita tak bagi tahu. Kita nak result dia. Jadi dalam rambut ni kosong dan yang ada satu kandungan saja adalah gerah cahaya. Subhanallah. Satu kita menang situ. Yang kedua, dari segi carbon dating untuk test usia. Sebagaimana dia test barang-barang fosil. 75 juta tahun. Macam tulang dinosaur semua tu. Baik. Jadi dia test usia rambut tu antara 1340 hingga 1370 tahun. Allah. Bermakna kedua kita menang tu. Sebab 1400 tahun Rasulullah telah meninggalkan kita. Bermakna dekat-dekat dengan tu. Kita nak dapatkan 85% je, bukan kita nak 100%. Yang ketiga, dia test karbon tempat. Dia test karbon tempat tu, kalau keluar karbon tu, rambut tu duduk di Afrika, bermakna kita fail. Faham. Karbon yang lekat pada rambut tu adalah karbon di Madinah. Bermakna kita benar. Tiga kali kemenangan. Kalau dia keluar di Afrika ke, itu tak tahu, takut ada wali Allah ke sana ke, kita tak tahu. Tapi itu kemenangan kita. 3 tu. Jadi daripada
daripada sertifikat itu kita menguatkan lagi. Barang ni adalah barang betul. Lepas pada tu, baru kita boleh ambil insurans. Oh, maksudnya barang ini diinsurankan? Di insurans, kita isukanlah barang-barang artifak ni, 13 barang artifak ni dengan jumlah 375 juta. Harga nilai dia? Nilai dia. Oh. Tapi bukan harga tu. Kita tak boleh nak buat sampai 500 juta pun boleh. Tapi kita tidak ada duit nak bayar premium dia. Tapi pihak insurans menilaikan? Bermakna kalau kita nak isu 500 juta boleh ambil. Pun tak ada masalah? Tak ada masalah. Cuma kita tidak ada duit. Okey, faham. Jadi kita ambil setakat ni sebab ini untuk perjalanan kita. Buat pameran di mana-mana kita ada insurans. Jadi insurans ni dia ambil bukan atas dasar sertifikat dan sanad. Dia ambil atas dasar penyelidikan. Okey. Ketiga diambil. Faham. Jadi sekiranya misal kalau kita buat pameran ni bagi pihak insurans. Setakat insurans ada, sanad ada, sijil ada. Sijil ada. Ada lagi orang yang mempertikaikan. Okey. Bermakna dia ada satu borang khas. Oh, borang khas. Apakah borang khas itu borang yang perlu diisi ataupun dinamakan borang komplain ke ataupun barang komplain. Oh, okey. Daripada siapa kita isikan apa yang kita rasa tidak betul. Apa yang kita rasa ragu-ragu, kita rasa ini okey, baik. Itu kita serah kepada insurans. Insurans akan ambil tindakan kepada dia. Di mahkamah sana kita bercaralah. Maksudnya nanti jikalau timbul kes sebegini, jadi maksudnya pihak insurans ini akan memanggil kepada si yang komplain itu untuk si komplain itu buktikan atas dasar apa mereka komplain, apa bukti mereka. Dia ada buat penyidikan ke apa ke. Okey, sebab pihak insurans telah bersetuju untuk menilaikan hampir 500 juta kalau boleh sebab mereka telah membuat penyelidikan yang terperinci. Betul anda? Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Jika Duam bertanya, Duam Darul Ulum Al-Mustafa kini membawakan Datuk Paduka Ayahanda Profesor Datuk Dr. Abdul Manan Embong, iaitu pakar etnologi dan juga artifak Islam yang juga merupakan penasihat galeri untuk negara Brunei bagi pihak Tuanku Baginda Sultan Hassanal Bolkiah yang telah membawakan banyak artifak-artifak untuk galeri Brunei, dan beliau kini membawakan secara langsung kepada anda pada 5 dan 6 hari bulan ini di Madrasah Darul Ulum Al-Mustafa barangan artifak-artifak Rasulullah. Ayahanda telah jelaskan persoalan kepada kita semua sekiranya ada keraguan. Baiklah ayahanda, sepanjang ayahanda berkecimpung ataupun ayahanda berjuang untuk membawakan barangan Rasulullah ini dekat dengan masyarakat, ayahanda pun menyatakan Rasulullah ini rahmatan lil alamin. Kenapa perlu ada yang tanya, barangan Rasulullah perlu letak di istana, di tempat-tempat yang khas. Ayahanda pula bagaimana? Apakah misi dan visi ayahanda dengan barangan ini untuk masyarakat? Apakah program-program di madrasah ini ayahanda akan terus bantu untuk terus buat selepas ini? InsyaAllah kita akan teruskan sebab ini satu dakwah untuk mencintai Rasulullah. Jadi kalau di Indonesia dia ada satu tajuk besar. Pasal kita di bawah Nahdlatul Ulama. Ahlinya 87 juta. Bukan sikit ahli, bukan kita rakyat Malaysia 30 juta. 32 di Indonesia. Di Indonesia ahli dia 87 juta. Oh. Sebab tu di setiap tempat yang kita buat ahli dia diwajibkan datang. Kalau di Jakarta, berapa ahli di Jakarta diwajibkan datang ke sini. Jadi tujuan kita bukan masalah tempat tu kecil ke, besar ke. Seperti di Malaysia. Kita dah jelajah dah ni, habis dah. Yang kita tidak masuk lagi di di Johor pun kita masuk dah. Yang kita tak masuk di Penang dengan Perlis je. Yang lain semua dah kita pergi. Di Thailand, tempat-tempat, di Brunei, di Singapura. Bermakna misi kita yang akhir sekali adalah di Indonesia. Di Indonesia ni ada pameran jelajah Nusantara. Tajuk utama sekali Indonesia Merindu. Tajuk besar. Kita pergi ke Nahdlatul Ulama tu, dia ada satu tajuk besar di pejabat dia. Dia akan pusing Indonesia selama 3 tahun. Semua daerah. Ni oleh kerana sebab COVID.
Kalau tidak COVID, dah mula dah. Yang kita sempatnya satu tempat je, di Banjarmasin je. Selepas di Banjarmasin, kita terus ke Surabaya, COVID datang. Okey. Tidak boleh buat lagi. Okey. Jadi dengan cara ni dia buat cara kecil-kecil lah. Sebagaimana yang kita madrasah nak buat kan pada 5 dan 6 ni. Dia buat 3 hari. Ada yang kuat sikit lah, tempat yang kuat sikit. Zon hijau sampai 5 hari. Gitu. Gitu. Sekarang ni dia teruskan lagi. Ni pun hari ni pun ada. Masih ada. Maksudnya ketika ayah anda bercakap di Malaysia ni, di Indonesia sedang berlangsung pameran tersebut. Sedang berlangsung. Apa lagi yang kita mahukan dalam keadaan kita sedang mencari-cari? Fikirkanlah, dengan teknologi yang ada, dengan usaha daripada ayahanda sendiri membawakan dekatnya Rasulullah dengan kita, itulah dia pentingnya sains dan kajian. Di samping dengan sokongan ayat-ayat Al-Quran yang berada dalam Al-Quran dan hadis-hadis telah dizahirkan. Apa lagi yang kita tunggu? Apa lagi yang kita mahu? Datang terus ke Duam ini di Sungai Buloh, di Kampung Kubu Gajah pada 5 dan 6 hari bulan. Tapi ini bukan habis lagi, ada lagi Duam nak bertanya dengan ayahanda lagi, beberapa perkara lagi. Okey, ayahanda, sedikitlah perkongsian ayahanda. Yalah, dalam proses menjadi seorang pengkaji, menjadi seorang pencari yang membawa misi yang besar, iaitu dakwah untuk memberikan kepada semua masyarakat pengetahuan bahawasanya baginda Rasulullah itu bagaimana. Sebab bila kita baca sahaja Rasulullah itu berwangi, Rasulullah itu begini, dan ayahanda diberikan oleh Allah izin untuk membawakan ianya kepada masyarakat. Apakah ada ketika ini, mungkin kita tidak tahu, bantahan-bantahan daripada penguasa ataupun apakah kekangan ataupun tentangan yang pernah ayahanda lalui begitu hebat sekali sehingga hari ini? Jadi kalau untuk tentangan tu, dia kalau di Malaysia ni masing-masing negeri lah. Tapi kalau di Indonesia, kita mengambil masa lebih kurang dalam dekat setahun untuk artifak kita nak masuk ke untuk dikongsikan di sana. Untuk dikongsikan di sana. Tetapi bagi pihak Majlis Agama Islam di sana ataupun bagi pihak penguasa di sana, dia tengok pertubuhan mana yang besar. Okey, sekarang ni yang besar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama yang mempunyai 87,000 ahli. 87 juta. Oh, 87 juta ahli, maafkan saya anda. 87 juta ahli. Jadi apa-apa kelulusan ke, nak masuk barang ke, apa ke, mesti ada perundingan dengan Nahdlatul Ulama. Okey. Kalau cabaran di sini, saya rasa tidak begitu kuat lah. Adalah tempat-tempat yang yalah, mungkin urusan lah. Okey, baik. Pengalaman kita hari ni bukan masa saja. Artifak Rasulullah ni sebenarnya saya dah korbankan duit tak kurang daripada 20 juta. Subhanallah. Bawa balik ni. Ya Allah. Jadi dia orang tu dia tidak jual sebenarnya. Barang Rasulullah tidak jual. Cuma dia amanahkan kepada kita. Okey, dia kata kita nak buatkan satu masjid. Dengan harga 600,000 riyal. Jadi kita keluar 600,000 riyal. Dan dia amanahkan dia. Ni amanah, jaga, sambung. Okey, faham. Sanad dia sambung. Itu ialah. Okey, faham. Gitu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, di usia seorang ayahanda ini mengorbankan hidupnya, mengorbankan harta dan wang ringgitnya kerana Rasulullah, kenapa tidak kita mengorbankan masa kita sedikit pada 5 dan 6 hari bulan? Bayangkan anak-anak kecil kita yang tidak tahu apa-apa kini, kita berikan mereka pendedahan, datanglah ke sini untuk melihat sendiri artifak ini dan berikan penerangan supaya mereka faham bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup dekat dengan kita walaupun dengan hanya barangan peninggalannya sahaja. Okey ayahanda. Selalunya berkenaan dengan barangan ni, kami pasti dan percaya kajian demi kajian, hari demi hari dibuat untuk mencari apa lagi barangan peninggalan yang Rasulullah belum lagi didapati. Pastinya
ayanda juga, iaitu melalui Galeri Mar yang berada di Terengganu dan juga sokongan-sokongan daripada badan-badan tertentu, masih lagi mencari. Apa lagi visi ayanda untuk mencari barangan peninggalan Rasulullah yang masih lagi belum tercapai? Di akhir perjalanan ayahanda ni ada satu misi lagi yang ayahanda betul-betul nak pamerkan. Barang-barang tu adalah barang-barang yang menjadi satu tanda tanya. Bukan di sini, di seluruh dunia. Di seluruh dunia Islam. Jadi apabila ayah dapat jubah, serban dan sandal, dan di dalam jubah tu ada kayu sugi Rasulullah. Jadi pak barang tu ayah dah hantar ke di lab untuk diuji kaji. InsyaAllah bulan 10 ni mendapat keputusan. Ayah minta dengan Allah, inilah satu benda yang akhir untuk ayah. Dengan jubah ni, jika sekiranya berlaku, dengan serban dia, dengan sandalnya, ada tanda-tanda khabar yang bukan di bumi ni, bermakna itulah pakaian Rasulullah yang Isra dan Mi'raj. Allah. Itu dari segi saintifik. Yang macam kita buat hari ni, maknanya khabar yang lekat tu adalah khabar yang di bawah. Minta dengan Allah. Kalau ini benar, bermakna alhamdulillah inilah misi terakhir ayah. Dari segi pengalaman hari ini, nak menyeru kepada orang-orang ni, kita serulah. Bagi kita orang yang mencintai Rasulullah, datang. Jangan tidak ada apa ragu-ragu lagi. Walaupun di tempat lain. Kalau bukan di tempat ayah dah ada penyelidikan, dah ada apa ini, tapi ada orang buat di tempat lain. Bersangkut paut dengan Rasulullah, pergi. Bila kita cinta dengan Rasulullah, kita kasih dengan Rasulullah, kita mendapat berkah. Kalau kita pergi, kita menafikan barang tu, tidak membenarkan barang tu, kalau barang tu betul, macam mana? Allah Akbar ya. Kita pergi, kita dapat berkah, dan kita yakin. Apa salahnya? Orang yang bawa tu tidak betul, orang tu yang kena, bukan awak yang kena. Kita pergi dengan keyakinan kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah. Tidak silap. Jangan pergi duk. Kita nak pergi komplain, ini barang tidak betul, ini apa. Dan kalau awak tidak betul, apa bukti dia? Jadi kalau kita tidak ada bukti, kita yakin je 100%. Kita membenarkan benda tu, kita dapat pahala. Barang siapa yang mencintai Rasulullah. Tak. Itu pesanan ayah. Jangan mempertikaikan jika orang kata inilah barang Rasulullah. Sebab yang kena tu bukan kita yang menengok tu. Kalau orang tu tidak betul, orang tu yang kena. Kita jangan nafikan. Bila sebut kalam Rasulullah, kita jangan nafikan. Pergi, tengok. Kita yakin. Pasal kita rindu pada Rasulullah. Sekurang-kurangnya, kita tengok juga. Boleh dapat lihat juga. Itu manfaat kita. Itulah misi ayah. Cuma misi ayah yang akhirnya, jika sekiranya bulan 10 ni dapat result, barang ni adalah barang yang Rasulullah naik ke langit, ayah pun tutup cerita dan kita akan pamer seluruh dunia dengan 4 barang. Itu je. Itu cerita ayah yang akhir. Itu je. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga mendoakan supaya misi ayahanda Abdul Manan Embong ini diizinkan Allah, direstui Allah untuk kita pamerkan di dunia yang nyata, iaitu 4 barangan yang ayahanda sedang usahakan: serban, jubah, sandal dan juga kayu sugi yang dipakai ketika berlakunya Isra Mi'raj. Tapi ya, Allah Akbar, saya rasa sedih kerana di awal Muharram ini satu perhijrahan ditemukan dengan madrasah, ditemukan dengan Profesor ayahanda
yang membawa barangan artifak ini, janganlah kita ragu-ragu lagi. Kita hadir, kita raikan bersama di bulan awal Muharram ini. Kita sebarluaskanlah perkara ini kepada semua sekali. Dan kita tanamkanlah niat bahawasanya kalau tidak dapat melihat barangan ini di tempat ini di Malaysia, lihatlah di tempat lain kalau diberikan nafas lagi untuk kita hidup. Ambillah peluang ini untuk ke Madrasah Darul Ulum Al-Mustafa. Ianya masuk secara percuma tanpa ada apa-apa bayaran untuk anda. Tetapi datanglah dengan hati terbuka, jiwa yang besar, sekiranya ingin melakukan sumbangan dan infak kepada pembangunan madrasah, kepada apa saja usaha untuk membawakan Rasulullah dekat dengan kita, bantulah dengan seikhlas hati. Bila Duam bertanya kali ini agak emosi sedikit, maafkan saya, kerana mungkin tersentuh di hati saya ditemukan dengan seorang ayahanda ini tidak berjubah, tidak berserban, tidak seperti orang lain, tetapi beliau membawakan misi pendidikan, misi kesedaran kepada kita semua dengan cara sains dan kajian kepada kita. Ya, mungkin beliau bukan seorang profesor yang mengajar kita, mendidik kita setiap waktu seperti mana guru-guru yang lain, tetapi beliau juga dianggap guru dalam bidang etnologi dan juga artifak Islam. Akhir kalam, bila Duam bertanya, menyeru kepada anda, sekali lagi, kongsilah penjelasan yang telah dibuat oleh Datuk Paduka Ayahanda Profesor Dr. Haji Abdul Manan Embong ini kepada semua, dan hadirlah ke sini. Jangan lupa follow, like dan share Facebook ini, dan anda boleh Google nama Profesor Abdul Manan Embong ini di Google. Kalau anda juga kini juga berlangsung di Indonesia liputan yang cukup meluas yang diberikan di setiap daerah dan juga tempat. Kepada rakan-rakan media yang ada di Malaysia, bantu sebarkanlah, kerana ini juga adalah kandungan pendidikan, kandungan dakwah yang perlu semua rakyat Malaysia tahu, terutamanya orang Islam, kerana usaha yang dibuat oleh Galeri Mar melalui Ayahanda Abdul Manan Embong dan juga madrasah ini bukanlah usaha yang biasa-biasa, ianya usaha yang luar biasa untuk kita lebih memahami dalam keadaan akhir zaman ini yang penuh dengan pancaroba, yang penuh dengan dugaan dan juga rintangan. Untuk itu, kita jumpa lagi dalam program yang lain, dalam program Bila Duam Bertanya. Terima kasih kepada Ayahanda di atas perkongsian yang begitu jelas, walaupun sedikit. Banyak lagi Duam nak tanya, tetapi biarlah ianya menjadi siri yang lain. Mungkin siri-siri akan datang, kita akan bersama dengan Profesor Abdul Manan ini dalam sudut kajian yang lain yang lebih terperinci mungkin, dan teruskan berikan sokongan anda. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Jangan lupa Bila Duam Bertanya.